Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة أنال بسرها حفظ القرآن والعمل به warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim andada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dairin. Innal huda hudallah yahdi ya alim ya khabir ya mubin yahdi ihdina Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tasbit rabbi yassir wa la tu'assir ya karim rabbi tammim bi khair rabbi zidni ilma Allahumma inni istawda'tuka ma'allamtanihi farudduhu ilayya inda hajati wa la tunzini ya rabbal alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du fajazakumullahu khairan jazaa kepada seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat. Kemudian seterusnya apa yang disebut di dalam kitab An-Nasaihu Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Seterusnya surah yang mengandungi fadilat kelebihan juga adalah surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah yang ke-56 daripada 114 surah-surah di dalam Al-Quran. Al-Waqi'ah dari sudut bahasa yang berlaku, yang terjadi. Yang terjadi, yang berlaku, ya ini pasti berlaku, pasti terjadi. Adalah nama kepada hari kiamat. Al-Waqi'ah ni hari kiamat. Dari sudut bahasa yang terjadi, yang berlaku, bahkan pasti terjadi, pasti berlaku hari kiamat. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, surah ini surah Makkiyah,
surah Makkiyah. Keseluruhannya 96 ayat. Makkiyah menurut Imam Ibn Katsir turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali beberapa ayat dikatakan ayat 81 dan 82 adalah ayat madaniyah. 81 dan 82 madaniyah. Yang lain ayat-ayat makkiyah, ayat sebelum hijrah. Dua ayat 81 dan 82 saja madaniyah menurut Ibnu Katsir. Jumlah perkataannya 398 jumlah perkataan. Jumlah huruf 1703 huruf. 1703 huruf. Surah sebelumnya Ar-Rahman, surah Ar-Rahman, surah yang ke-55. Menurut turutan penurunan, surah Al-Waqiah adalah surah yang ke-46 yang turun. Dari 114 surah, surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah yang ke-46. Walaupun dari sudut tertibnya adalah surah itu surah yang ke-56, tapi turunnya 46. Turun selepas surah Taha. Turun selepas surah Taha. Menurut Al-Imam As-Suyuti, turun selepas surah Taha dan sebelum surah Asy-Syu'ara. Kalau dalam Mushaf Uthmani muka surat 534, punya 3 halaman muka surat. Pendek-pendek, ayat mudah dihafaz. Termasuk juzuk yang ke-27. Diberi nama surah ini disebut dalam ayat 1. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat, peristiwa besar yang pasti berlaku. Di mana dijelas pada kita bahawa Imam Ibn Katsir menukilkan qala Abu Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad shibta. Qala syayyabatani. Qala syayyabatani. Qala sayyabatni. Qala sayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Abu Ishaq telah meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu bahawa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya, ya Rasulullah, qad shibta. Wahai Rasulullah, engkau telah berubat, keluar ubat kat rambut. Qala yakni sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syayyabatni, telah membuatku beruban. Hudun, surah Hud, wal waqi'atu, surah Al-Waqi'ah, wal mursalat, surah Al-Mursalat, wa amma yatasaalun, surah An-Naba, wa idza syamsu kuwirat, dan surah At-Takwir. Ini berapa surah? Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir. 5 surah-surah ini Nabi tumbuh ubat. Tumbuh ubat ni banyak berfikir lah. Orang banyak berfikir tumbuh ubat. Nabi berfikir gerun bagi dia seorang manusia yang paling gerun, paling takut hari kiamat.
paling takut pada Allah, paling warak. Ada yang paling warak pada Nabi SAW, sehingga berubat baca Quran. Ini kesan daripada Quran yang dibaca. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Al-Hafiz Ibnu Asakir rahimahullah mengatakan dalam biografi Abdullah ibnu Mas'ud yang lengkap dengan sanadnya sampai kepada Amru ibnu Rabi' ibnu Tariq Al-Masri, telah menceritakan kepada kami As-Sirri atau As-Surri ibnu Yahya Asy-Syaibani dari Abu Syuja' dari Abu Dhobiyah yang mengatakan bahawa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam keadaan sakitnya, Abdullah ibnu Mas'ud sakit, yang menghantarkan kepada kematiannya, dijenguk oleh Uthman ibnu Affan. Sakit, lalu Sayyiduna Uthman ibnu Affan menjenguknya di saat nazaknya. Lalu Uthman bertanya, sakit apakah yang engkau rasakan? Saya ni rasa sakit tak? Macam itulah bahasanya. Ibnu Mas'ud menjawab, dosa-dosaku lah yang membuatku sakit. Dia rasa berdosa. Maknanya dosa lagi buat aku sakit. Kalau tengok tengah sakit zahir, tapi yang dipikir dosa. Ini sahabat Nabi. Sayyidina Uthman ibnu Affan tanya lagi, apa yang kau inginkan? Nak apa? Di saat nak meninggal dunia, apa nak? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu jawab, rahmat Tuhanku. Nak rahmat Tuhan, nak kasih sayang Allah, nak belah kasihan Allah. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tanya lagi, maukah engkau aku datangkan seorang tabib? Tabib, doktor lah. Mana ada doktor? Nak bawa doktor, tabib, perawat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu jawab, tabib ni doktor akan membuatku bertambah parah. Kalau ada doktor nanti aku makin sakit. Ini dia, seolah-olah menerima ketetapan Allah keadaannya itu. Uthman tanya lagi, Sayyidina Uthman tanya lagi, maukah aku perintahkan agar ku berikan Ata ni maksud pemberian, untuk beri imbuhan, beri sesuatu lah, pemberian. Lalu Ibnu Mas'ud jawab, aku tak perlukannya. Aku tak perlu Ata ni, pemberian ni aku tak perlu. Sayyidina Uthman lalu mengatakan, nanti untuk anak-anak perempuanmu sesudah kamu tiada, setelah kamu tiada, anak-anak perempuanmu, Ata pemberian itu, ganjaran itu boleh untuk anak-anak perempuanmu. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lantas menjawab dengan membuat suatu persoalan, apakah aku mengkhawatirkan anak-anak perempuanku jatuh fakir, jatuh miskin, papa kedana? Apa itu yang membuat aku risau anak-anak perempuanku? Sesungguhnya aku telah memerintahkan kepada semua anak-anak perempuanku agar setiap malam membaca surah Al-Waqi'ah. Ini tak payah pemberian, tak payah baca surah Al-Waqi'ah. Aku dah ajar anak aku baca surah Al-Waqi'ah, dah arah anak-anak aku baca surah Al-Waqi'ah.
Kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada." Man qara'a suratal waqi'ah, barang siapa membaca surah al-waqi'ah kulla lailatin, setiap malam, tiap-tiap malam baca, lam tusibhu, nescaya tidak menimpa ia faqatun abada, papa perdana selama-lamanya, miskin selama-lamanya, fakir selama-lamanya. Tak ditimpa miskin, tak ditimpa papa perdana. Ini kelebihan. Bahkan riwayat ini banyak. Diriwayatkan riwayat yang sama. Semuanya dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni terkenal dengan banyak mentakwilkan Quran, mentafsirkan Quran selain Ibnu Abbas. Banyak riwayat yang sama beritahu bahawa siapa baca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam, nescaya tak akan apa-apa kedana selama-lamanya. Ini menjadikan kepada kita, masyarakat kita yang banyak mengamalkan surah ini. Kerana tak ada yang nak miskin, tak ada, semua nak kaya. Bahkan disebut dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, Jabir ibnu Samurah mengatakan bahawa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solatnya sebagaimana kamu mengerjakan solat sekarang ini, tetapi solat baginda sallallahu alaihi wasallam agak sedikit ringan dan lebih ringan daripada solat kamu. Nabi ini ujung dia baginda solat ringkas, ringan solatnya. Ringan. Pernah ada satu riwayat saya baca, seorang sahabat sembahyangnya ringkas, ringan. Lalu ada yang tegur, apa sembahyang ringkas sangat dengan solat? Lalu dijawab, Nabi bersabda dan riwayat Imam Ahmad, innal abda la yusalli as-salat ma yuktabu lahu minha fi. Sesungguhnya seorang hamba bahawanya seorang hamba yang benar-benar melakukan solat ma yuktabu lahu, tidaklah ditetapkan baginya minha, dari solatnya itu, illa usyruha, tus'uha, sumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, sulusuha, nisfuha. Tidaklah ditetapkan baginya dari solatnya itu, melainkan yang ditetapkan itu sama ada 1/10, 1/9, 1/8, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Maksudnya apa? Mengikut tahap solat masing-masing. Artinya kalau ikhlas, khusyuk, diizin, diperkenan oleh Allah, maka ada tahap-tahap dia.
Jadi yang penting kita solat, bukan dilihat ringkas itu, tetapi setakat mana hatinya dalam keadaan khusyuk. Ini dia, hatinya dalam keadaan khusyuk. Lalu Nabi SAW mengerjakan solat sebagaimana kamu mengerjakan solat dari Imam Ahmad yang sekarang ini, tetapi solat bagi dia agak sedikit ringan dan lebih ringan daripada solat kamu. Dan baginda dalam solat subuhnya membaca surah Al-Waqi'ah dan surah-surah lainnya yang semisal. Intinya surah yang qada panjangnya surah Al-Waqi'ah, solat subuh. Solat subuh ni solat yang biasa Nabi baca agak panjang sikit lah. Qadanya solat surah Al-Waqi'ah. Yang biasanya kalau solat-solat lain qadanya pendek aja. Di subuh qadanya panjang sekitar surah Al-Waqi'ah. Ini dia, ini maknanya ada kelebihan atau qada yang sama dengan surah Al-Waqi'ah. Itu dia. Maka surah ini kalau kita tengok, insya-Allah akan datang kita cuba renungi tadabbur ayat-ayatnya. Ini sebagai mukadimah. Surah ini memperincikan sifat ahli syurga tahap tertinggi dan juga kedudukan ahli syurga dan ahli neraka, sebagaimana juga disebut dalam surah Ar-Rahman. Jadi kaitan surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah ini kaitan yang sangat rapat. Sebab surah Al-Waqi'ah cerita 3 golongan. Cerita 3 golongan. Satu golongan yang paling utama yang masuk syurga tanpa hisab. Kedua, golongan ashabul yamin. Ahli syurga terima buku catatan amal tangan kanan. Yang ketiga, ashabus shimal, atau disebut ashabul masyamah. Disebut ashabul masyamah. Golongan yang menerima buku catatan amal tangan kiri. Ini 3 golongan. Di mana dijelas pada kita melengkapkan semua intipati surah Ar-Rahman dalam menggambarkan hari kiamat, syurga dan neraka. Di mana ayat 1 hingga 7 berkait dengan kiamat yang akan mewujudkan 3 kumpulan. Tadilah 3 golongan. 3 golongan. Golongan apa disebut? Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Satu. Wa kuntum azwajan thalatha. Kamu ada 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka golongan kanan alangkah mulia golongan kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan kiri alangkah sengsara golongan kiri. Kemudian golongan yang ketiga, wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang paling dahulu, yang paling dahulu, mereka itu golongan orang-orang yang hampir, yang dekat, dekat hampir, yang taqarrub ila Allah, yang dekat kepada Allah, yang dekat kepada jannatun na'im, yang dekat kepada taman-taman syurga, kenikmatannya. Maka itu ayat 1 hingga 7. Adapun ayat 8 hingga 26 gambaran syurga tertinggi buat as-sabiqunal awwalun. Ayat 27 hingga 40 gambaran syurga buat ashabul yamin. Ayat 41 hingga 56 azab neraka buat yang kufur. Ayat 57 hingga 73 bagaimana alam ini sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa manusia di hari kebangkitan semula. Alam yang ada bukti kekuasaan Allah. Dengan Allah cipta alam, apatah lagi besok Allah bangkitkan kita.
ayat 74 hingga 96 barulah diceritakan keagungan Al-Quran, yang mana mereka mendustakan. Maka perintah Allah supaya baginda sallallahu alaihi wasallam, bermakna kepada kita umatnya, sentiasa bertasbih dan memberitahu khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan peduli, biarkan kerana mereka yang mendustakan Al-Quran itu, kerana menimpa mereka azab yang sengsara di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita menyebut surah ini, yang jelas pada kita nak beritahu, pertama surah ini menjadi gambaran tentang nikmat golongan yang mendapat syurga dan kesengsaraan azab seksa api neraka. Awalnya bicara tentang kiamat yang merupakan peristiwa yang pasti terjadi, menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam keluar ubat. Yang kedua, surah ini fadilat kelebihannya menurut riwayat Ibnu Mas'ud, menolak dari fakir miskin, dari papa ke dana. Yang ini menjadikan apa yang dipanggil dengan keseronokan masyarakat kita pada hari ini. Semua tak nak miskin, tak ada yang nak miskin, tak ada yang nak papa ke dada. Kita katakan surah ini surah yang mengundang rezeki, surah yang mengundang rezeki. Ini kadang kita dengar macam-macam. Kalau yang terlibat dengan amalan-amalan syirik, banyak amalan syirik, khurafat masyarakat kita. Sedangkan ada amalan-amalan Islam yang baik untuk keuntungan kalau duniawi inilah. Baca surah Al-Waqi'ah, secara duniawinya kita yakin tak apa-apa ke dada, kan senang baca surah Al-Waqi'ah. Orang buat amalan syirik, ada kepercayaan. Dulu lagi isu tentang apa, mandi safar, tolak sial, tolak malam. Ada budaya begitu dululah dengarnya. Nak menghidupkan amalan jahiliah. Orang jahiliah menganggap itu bulan safar, bulan malam, maka wujud mandi safar bercara bulan safar. Padahal kalau mandi dalam bulan safar, dia orang yang berhadap besar wajiblah mandi bulan safar. Ataupun kalau bulan safar dia mandi atas tujuan, kalau air yang digunakan buat mandi itu dibaca ke Al-Quran untuk sihat tubuh, tak jadi masalah. Tapi kalau kerana safar tu atas tujuan nak elak malam, sial sebagainya, itu tak diizin syarak tak membenarkan. Ini kita kena jelas. Jadi banyak amalan-amalan yang pelik. Ada orang berniaga, ada hari boleh niaga, tak boleh berniaga. Dalam Islam yang tak digalak berniaga hari Jumaat. Tapi ada orang kepercayaan hari Rabu tak menguntungkan, ada hari-hari. Jadi hari Rabu dia tak berniaga, ada macam tu. Dia bawa kepercayaan benda-benda macam tu. Padahal kita ni apa yang diajar oleh Islam melalui para alim ulama kita, membuat perkara-perkara yang sangat mengelirukan. Antara yang terbaik, kita baca surah Al-Waqi'ah tiap malam kalau nak kaya raya, tak nak miskin, tak nak apa-apa ke dalam. Namun perlu kita faham konsep yang ditunjukkan apa itu rezeki. Yang menarik apa yang dinyatakan oleh ulama kita, antaranya almarhum Al-Syeikh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah menyebut tentang rezeki. Apa katanya? Ajmalul arzaq laisa rizqul mal, bal inna ajmalal arzaq
sakinatul ruh, wa nurul aql, wa sihhatul jasad, wa safa'ul qalb, wa salamatul fikr, wa da'wata wa atf ab, wa wujuda akhi, wa dhahkata ibn, wa ihtimama sadiq, wa da'wati wa da'wata mu'ibbin fillah an'amallahu alaikum bitilkal arzaq. Ini kata Asy-Sya'rawi rahimahullah, Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi rahimahullah. Seindah-indah rezeki bukanlah rezeki harta. Ajmalul arzaq laisa rizqul mal. Seindah rezeki bukan rezeki harta. Bal inna ajmalal arzaq, bahkan sesungguhnya seindah-indah rezeki sakinatur ruh, ketenteraman jiwa, jiwa yang tenang. Indah rezeki, hati tenang. Kalau Zoe tengok macam miskin, tapi hati tenang. Wa nurul aql, cahaya akal, fikiran, yakni ilmu. Ada ilmu, akal terang, ada ilmu. Wa sihhatul jasad, sehat tubuh, rezeki indah, sehat tubuh. Wa safa'ul qalbi, hati yang jernih, hatinya jernih. Wa salamatul fikr, fikiran yang selamat, fikirannya selamat, bukan keliru, fikiran berkecamuk. Wa da'watu ibu yang memanggil, ni rezeki, ibu panggil, telefon kita, panggil nak jumpa kita. Wa atqu ab, kasih sayang ayah, ayah yang ada kasih sayang terhadap anak-anak. Wa wujudu akhi, keberadaan adik-beradik, ada adik-beradik. Wa dahqatu ibn, gelak ketawa anak. Anak ni ketawa ke anak, kalau tension dia, kita pun tension. Wa ihtimamu sadiq, teman-teman rapat yang mengambil berat, kawan-kawan yang mengambil berat. Wa da'watu muhibbin fillah, panggilan pencinta dari panggilan pencinta, kekasih kerana Allah. Panggilan pencinta kerana Allah. An'amallahu alaikum bitilkal arzaq, Allah memberi nikmat ke atas kamu dengan rezeki-rezeki itu. Itu semua nikmat, itu semua rezeki, bukan sekadar harta benda. Bahkan kita kena jelas apa pula rezeki yang disebut di sisi Allah Ta'ala. Rezeki yang Allah Ta'ala sebut ni di sisi Allah Ta'ala, pandangan Allah Ta'ala, di sisi Allah. Dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah dari yang melata di bumi, makhluk yang melata di bumi, melainkan ke atas Allah rezekinya. Maknanya kita kena percaya makhluk yang ada ni, kita ni semua dijamin rezeki oleh Allah. Allah jamin rezeki untuk kita, menunjukkan rezeki Allah sangat luas. Ini dia. Dan rezeki itu kadang datang kerana usaha. Rezeki kerana usaha disebut dalam surah An-Najm ayat 39.
wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan baik untuk mencari rezeki dia dapat dengan dia usahakan itu. Dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berkait dengan rezeki kerana bersyukur. Allah beri rezeki sebab kita bersyukur. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memaklumkan, mengisytiharkan, memberitahu, demi jika sekiranya kamu bersyukur, sesungguhnya aku mesti menambah kepada kamu nikmat-nikmatku. Kalau bersyukur, aku tambahkan lagi nikmatku, pasti. Dan demi jika sekiranya kamu kufur nikmat, ingatlah sesungguhnya azabku amatlah dahsyat. Kemudian rezeki itu tidak dapat diduga. Ada rezeki yang datang tanpa diduga, tanpa diagak. Datang rezeki. Jadi syarat nak datang rezeki tanpa diduga ini dalam surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ini kita panggil ayat 1000 dinar. Orang kita kan cakap ayat 1000 dinar. Satu kali baca 1000 dinar dapat. Bukan sekadar 1000 dinar tu. Isi yang terkandung dalam ayat itu. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Itu syarat. Syarat takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjauhi maksiat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu bahasa mudah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini mudah. Yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah beri rezeki kepadanya. Bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan padanya, dan Allah beri rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, daripada mana saja tanpa dia jangka. Tanpa dia jangka, tak sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa, ni syarat juga, barang siapa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka itu cukup baginya. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan urusannya itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah jadikan bagi segala sesuatu itu qadra, ada ukurannya. Ini menarik satu kisah Syekh Mutawalli Asy'arawi menegur seorang yang seorang Islam itu, dia bekerja di hotel. Kerja kat hotel, idam arak, idam apalah, macam tu lah. Ada berkait dengan kerja-kerja idam arak, maksiat lah. Dia kerja nak cari, dalam pada masa yang sama dia menanggung hutang yang banyak. Lalu Syekh Mutawalli Asy'ari diceritakan, tegur dia, tegur. Dia kata, kamu kena tinggalkan ini. Tak boleh kerja di hotel itu lagi. Lalu lelaki ni cakap, kalau tak kerja macam mana nak tanggung hutang banyak? Kalau berhenti nak macam mana? Lalu Syekh Mutawalli Asy'ari baca Quran pada dia. Wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah. Takwa dulu. Yaj'al lahu makhraja,
Dengan takwa barulah Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari mana saja tanpa diduga, tanpa dijangka. Akhirnya lelaki ni terima nasihat Syekh Mutawalli Asy'arawi, terima. Dia tinggalkan pekerjaannya, tinggal terus. Bila tinggal diizin oleh Allah, dapat peluang kerja di sebuah hotel di Arab Saudi begitu. Ke sana dapat peluang kerja yang halal, dan dia berjaya menyelesaikan segala hutang piutang dia. Ini barakah bertakwa kepada Allah. Ini rezeki yang tak diduga. Syarat dia takwa, berserah diri, tawakal. Kadang kita ni, yelah kita ni doa. Ada doa orang nak naik pangkat, ada doa orang nak dapat kerja. Doa minta dapat kerja, dah dapat kerja, okey, bos tak bayar gaji, tak dapat apa. Ada dapat pangkat, kena pindah jauh dari keluarga sebagainya. Minta rezeki, doa minta rezeki, umum je. Dia ajar dalam sana doa minta rezeki. Orang doa minta rezeki, tak kerja, duit datang. Ini contoh gitulah. Maknanya Allah beri jalan keluar. Mudah dapat kerja, mudah dapat peluang. Menang peraduan tu, tiba-tiba menang peraduan, minta rezeki aja. Kita usaha kita buatlah. Tapi minta rezeki, tak payah terlalu khusus. Ada kita doa minta khusus nak naik pangkat, doa nak minta dapat kerja, minta rezeki. Dalam pada masa yang sama, usaha kita al-kasbu, usaha kita tu kita buat. Mohon kerja ke apa, kita buatlah. Doa minta rezeki aja. Kadang-kadang kerja yang kita mohon tak dapat, rupanya Allah cari jalan keluar kerja yang lain, yang kerja yang lebih baik. Mohon rezeki. Kebanyakan doa-doa yang diajar oleh Nabi, doa yang umum. Doa minta cukup, doa yang umum. Minta petunjuk, doa yang umum. Juga rezeki kerana beristighfar, minta ampun. Orang yang banyak istighfar, minta ampun. Dalam surah Nuh, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'u alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, yakni Nabi Nuh AS, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, yakni jangan syirik pada umatnya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya terdengar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabi Nuh kata, istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, pada umatnya, jangan syirik. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun. Istighfar, minta ampun. Yursilis sama'u alaikum midrara. Nescaya Allah menghantarkan yursilis sama'a, nescaya Allah menghantarkan dari langit, yakni hujan yang turun, alaikum midrara, hujan yang turun ke atas kamu itu mencurah-curah. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah kirimkan dari langit hujan yang turun, mencurah-curah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah pasti melebarkan kepada kamu dengan harta benda, wa banin, dan anak penak. Wa yaj'al lakum jannat, dan menjadikan bagi kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan bagi kamu sungai-sungai. Ini kelebihan orang yang istighfar. Juga
Rezeki yang dipanggil dengan namanya rezeki anak. Anak itu rezeki. Wala dalam surah Al-Isra 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan jangan kamu bunuh anak penak kamu kerana takut miskin, takut apa kerana, jangan bunuh. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Ini bagi mereka yang bermaksudkan yang tak mahu anak. Dia berasa kalau dengan anak ni jatuh miskin. Ni memberi maksud begitu juga. Pada anak ni ada rezeki dia. Ada orang dia tak nak anak. Sebab apa tak nak anak? Sebab takut miskin. Juga rezeki kerana menikah, kahwin. Rezeki kahwin. Berkahwin ni rezeki. Ada orang faham cari duit dulu, cukupkan dulu baru kahwin. Ni ada macam tu kan, persediaan itu untuk kahwin. Padahal dengan kahwin tu datang rezeki. Ni jaminan Allah, orang yang berkahwin ada rezeki. Tapi ada syarat. Perkahwinan itu macam mana? Dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankiul ayama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kahwinkanlah kamu orang-orang yang bujang dari kalangan kamu dan orang-orang yang soleh beriman, baik dari hamba laki-laki kamu dan hamba perempuan kamu. Maka berkahwin orang yang bujang itu berkahwin. Syaratnya soleh wassolihin, orang dia soleh layak. Itu syarat dia. Mesti kita soleh. Walaupun hamba laki-laki bertahap hamba laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara'a, jika mereka itu fakir miskin, lagi bertaraf hamba, tak ada apa, miskin. Apa kedana? Yughnihimullahu min fadlih, nescaya Allah yang mengkayakan mereka dari hasil kurniaannya. Dengan sebab kahwin jadi kaya, syaratnya mesti soleh. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Kemudian rezeki kerana sedekah. Rezeki kerana sedekah. Ini jelas. Rezeki kita kerana sedekah. Apa? Tak kurang. Apa sebut naqasat sadaqatun min mal. Orang yang sedekah tu tak kurangkan harta dia. Saya sebut dalam hadis. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yang ini menginfakkan hartanya pada jalan Allah, nescaya Allah gandakan baginya dengan gandaan yang sangat banyak. Pertama pahalanya. Dan Allah yang maha menyempitkan rezeki dan maha meluaskan rezeki. Dan kepada Allah kamu dikembalikan besok. Kemudian dinyata juga bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak takut kefakiran kepada kamu, tetapi yang baginda sallallahu alaihi wasallam takutkan kepada kamu bila rezeki yang sangat luas, sebagaimana umat terdahulu diberi rezeki yang sangat luas lalu mereka dibinasakan Allah.
Disebut dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka demi Allah, tidaklah kefakiran apa kedana yang aku takutkan terhadap kamu, akan tetapi yang aku takutkan ke atas kamu diberi keluasan dunia kepada kamu sebagaimana diberi keluasan dunia kepada umat sebelum kamu. Lalu kamu berlomba-lomba kejar harta benda, kedudukan dunia, pangkat, darjat, harta benda, kekayaan, sebagaimana umat terdahulu dia kejar itu, dibentangkan itu, dunia itu, pangkat, darjat, kekuasaan, harta benda. Lalu dengan itu ia membinasakan kamu sebagaimana umat terdahulu mereka dibinasakan dengan diluahkan dunia, pangkat, darjat, kedudukan, harta. Ini yang ditakuti oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah menyatakan beberapa martabat, darjat-darjat rezeki itu. Pertama, al-mal, harta. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-mal huwa adna darajat ar-rizqa. Harta adalah serendah-rendah darjat rezeki. Harta tu rezeki, tapi serendah-rendah darjat. Al-afiyah, kesihatan. A'la darajatir rizqa. Afiat, sehat, setinggi-tinggi darjat rezeki. Sehat ni setinggi-tinggi darjat rezeki. Kalau harta banyak, sakit, susah. Solahul abna afdalu anwa'ir rizqa. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang musleh, selebih-lebih utama termasuk jenis-jenis rezeki. Ada rezeki yang lebih afdal, anak-anak yang baik. Amma radiya Rabbul Alamin, adapun keredaan Tuhan seluruh alam itu, Allah redha ke kita, fahuwa tamamur rizki, kesempurnaan rezeki. Itu kesempurnaan rezeki apa? Allah redha kita. Ini dia. Yang penting hidup Allah redha. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sama-sama berdoa mendapat mohon keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina biqadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika minal amri wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan shalihan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijmil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawathiqillahu rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.